Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian. Pagi tadi kita dihangatkan atau negara kita dihangatkan dengan pembukaan tirai PRU15 yang bermulanya penamaan calon pada jam 9 pagi sehinggalah jam 10 pagi tadi. Berita sepenuhnya. Restu Ibu iringi Muhammad Nizar Najib. Calon Barisan Nasional BN Dewan Undangan Negeri DUN Pramujaya Datuk Muhammad Nizar Najib mendapat restu dan sokongan padu anggota keluarga yang mendoakan perjuangan pertamanya sebagai wakil rakyat PRU 15 ini. Ibunya Tengku Putri Zainah Tengku Iskandar 66 berkata dia akan sentiasa menjadi penyokong kuat kepada Muhammad Nizar berusia 44 tahun itu. Saya harap semuanya akan berjalan lancar untuk dia, insya-Allah. Saya juga berharap dia diberi mandat oleh penduduk di kawasan Pramujaya sekaligus dapat memberikan khidmat yang terbaik kepada mereka jika dipilih PRU 15 kali ini, katanya ditemui di sini. Dia istri Muhammad Nizar, Datin Nur Syamilah Syahsin bersama penyokong BN Pekan turut mengiringi calon BN itu bagi proses penamaan calon di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah. Turut sama dua lagi anak Tengku, Putri Zainah, Putri Nurlisa Najib dan Datuk Nazifuddin. Serta sementara itu Muhammad Nizar yang juga Ketua Pemuda UMNO Pekan berkata, sudah menjadi tradisi keluarganya untuk memohon restu daripada orang tua sebelum melakukan sesuatu yang penting. Amat penting untuk mendapatkan restu mereka, lagipun ini adalah sebagai hormat kepada ibu bapa sebagaimana ajaran agama kita juga. Sebelum ini saya juga bertemu dengan Dedi, yaitu Datuk Seri Najib Razak, dan dia amat gembira apabila saya dicalonkan sebagai wakil rakyat DUN di Pramujaya sambil mendoakan kejayaan besar berpihak kepada saya. Sekiranya dipilih sebagai wakil rakyat, saya akan berusaha membangunkan kawasan Pramujaya sambil mengikut corak kepimpinan digunakan Dedi, katanya. Sebagai muka baru, beliau juga bersama membantu memperkukuh kerajaan negeri jika diberi peluang oleh rakyat untuk berkhidmat. Saya akan fokus kepada usaha membangunkan anak muda dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan kemahiran golongan itu selain membantu menarik pelaburan baru ke kawasan Pekan, katanya. Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ustadz Kazim antara dilarang berceramah di Pulau Pinang. Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang menamakan 16 individu yang dilarang untuk mengadakan ceramah, khutbah atau majelis-majelis ilmu di negeri ini berikutan tidak mempunyai tauliah mengajar daripada MEINPP, yaitu MEN. Mereka adalah Datuk Kazim Elias antaranya. Yang dipertua MEN Datuk Ahmad Zakyuddin Abdul Rahman berkata, satu pekeliling bertarikh 4 November 2022 telah dikeluarkan dengan menyenaraikan ke semua individu tersebut selepas pihaknya menerima aduan daripada orang awam. Kita telah menerima aduan orang awam dan mendapati 16 individu ini tiada tauliah mengajar daripada MEN. Oleh itu pihak penganjur adalah dilarang daripada menjemput senarai 16 individu tersebut untuk menyampaikan ceramah, khutbah atau majelis-majelis ilmu, katanya dalam satu kenyataan. Kata beliau lagi, mana-mana pihak yang tidak mematuhi arahan tersebut boleh dikenakan denda atau penjara. Sekiranya gagal mematuhi arahan yang dikeluarkan MEN, implikasinya akan dikenakan kepada kedua-dua pihak, yaitu terhadap penceramah dan penganjur. Kedua-duanya akan dikenakan tindakan yang mana penceramah boleh dikenakan denda tidak melebihi 5.000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Ini kerana mereka melanggar Seksyen 11 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Pulau Pinang 1996, yaitu mengajar agama tanpa tauliah, dan Seksyen 119 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang 2004 kerana mengajar agama Islam atau apa-apa aspek tentang Islam tanpa tauliah. Ahmad Zakyuddin berkata, bagi penganjur pula, mereka boleh dikenakan denda tidak melebihi 5.000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali kerana melanggar Seksyen 43
yang dibaca bersama Section 11 1996 yaitu bersubahat menganjurkan program melibatkan penceramah tanpa tauliah. Tujuan larangan ini dikuatkuasakan bertujuan memastikan kesemua penceramah tersebut menghormati dan mematuhi kehendak-kehendak perundangan syariah berhubung pentauliahan bagi memastikan penceramah yang layak saja menyampaikan ilmu-ilmu yang bertujuan menyatupadukan. Selain itu, larangan ini juga mengelakkan timbul sebarang kekeliruan dan perselisihan faham pandangan yang boleh menjejaskan keharmonian antara jemaah masjid dan ahli karya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ustaz Kazim antara dilarang ceramah di Pulau Pinang. Berita sepenuhnya yang dipetik daripada Berita Harian. Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, MENP, hari ini mengeluarkan surat pekeliling senarai nama 16 individu termasuk pendakwa bebas Datuk Muhammad Kazim Elias yang didapati tidak memiliki tauliah mengajar daripada MENP. Turut tersenarai Datuk Ahmad Husam, Bedurudin, Ahmad Suki Abdul Rani, Yusni Matpiah, Dr. Abdullah Yasin dan Prof. Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, Salman Ali, Maulana Fulkar Razi, Muhammad Raizal Azizan dan Halim Hasan. Selain itu, Aiman Supri, Afnan Hamidi Taib Azamuddin, Syah Syarudin Ibrahim, Wan Hizam Abdullah Sabil, Syahrir Long dan Sobri Asad. Yang dipertua MENP Datuk Ahmad Zakiyuddin Ahmad Rahman berkata pihak penganjur dilarang menjemput individu terbabit untuk menyampaikan ceramah, khutbah atau majelis ilmu atas sebab ketiadaan tauliah mengajar yang dikeluarkan oleh MEN. Katanya, pemantauan peraturan itu membabitkan jemputan seperti ceramah, seminar, syarahan, khutbah dan majelis surau serta institusi di seluruh Pulau Pinang. Pihak pentadbiran MENP menerima aduan daripada orang awam dan mendapati bahawa 16 penama itu tidak memiliki tauliah mengajar daripada MEN. Tujuan larang ini dikuatkuasakan bagi memastikan semua penceramah menghormati dan mematuhi kehendak perundangan syariah berhubung pentauliahan. Ia juga bertujuan memastikan penceramah yang selayaknya menyampaikan ilmu menyatu padu dan tidak menimbulkan kekeliruan serta perselisihan pandangan yang boleh menjejaskan kehormatan sesama masjid dan ahli karya, katanya dalam surat pekeliling itu. Keingkaran mematuhi perkara berkenaan boleh mendatangkan implikasi kepada penceramah mengikut Section 11 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Pulau Pinang 1996 dan Section 19 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang 2004 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi 5.000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Penganjur pula boleh didenda tidak melebihi 5.000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali kerana melanggar Section 43 yang dibaca bersama Section 11 IKJS NPP 1996 iaitu bersubahat menganjurkan program membabitkan penceramah tanpa